Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, pagi ini kita sambung perbincangan kita daripada sirah Nabi Adam alaihissalam. Kita mengambil imprah, mengambil pengajaran daripada sirah Nabi Adam alaihissalam. Minggu lepas kita bincang pengajaran yang kelima. Minggu ini kita bincang pula pengajaran ataupun imprah yang keenam, perkahwinan mengikut syariat. Perkahwinan antara laki-laki dengan perempuan adalah fitrah manusia. Berkahwin ini fitrah. Semua manusia, sama ada laki-laki ke perempuan ke, ada keinginan masing-masing. Orang laki-laki ada keinginan kepada perempuan, orang perempuan ada keinginan pada orang laki-laki. Itu fitrah. Kalau orang laki-laki tidak berminat pada perempuan, itu salah. Itu satu kesilapan dan itu mana ada penyakit itu. Orang perempuan tak minat pada orang lelaki, itu pun tidak fitrah juga. Orang lelaki dia nak kepada sesama lelaki, dan ini berlaku di negara barat, berkahwin sesama lelaki. Di zaman Nabi itu berlaku apa disebutkan sebagai liwat, dan Allah menurunkan bala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Orang perempuan berminat kepada sesama perempuan, maka dia melakukan perbuatan yang tak sepatutnya, lesbian. Ini juga berlaku di negara barat. Kalau berlaku di kalangan umat Islam, dosa besar. Termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Perbuatan sama ada laki-laki sesama laki-laki ataupun perempuan sesama perempuan, ianya termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Orang laki-laki dan perempuan yang normal ni mana orang biasa lah. Kalau yang tidak biasa dipanggil abnormal, atau tak biasa, pelik, panggil pelik. Bagi orang laki-laki atau perempuan yang biasa, sama-sama punya naluri. Naluri artinya keinginan, ada keinginan untuk berkelamin. Bila sampai masanya ada keinginan untuk berkelamin. Yang perempuan ada keinginan, yang laki-laki pun ada keinginan. Orang laki-laki ni mudah sikit sebab dia minta orang. Orang perempuan ni kena tunggu lah. Kena tunggu orang masuk minta, termasuk minat. Ini adalah keinginan semula jadi manusia. Bila sampai masanya, melalui persetubuhan akan berlakulah percantuman benih laki-laki dengan benih perempuan, yang menjadi sebab melahirkan anak dan membiakkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu Adam, dan menjadikan daripadanya Adam itu pasangannya, istrinya Hawa, dan juga yang membiakkan daripada kedua zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Allah berseru kepada manusia supaya bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah akhlak yang paling tinggi. Takwa juga bekalan untuk kita balik ke negeri akhirat yang kekal abadi. Takwa ni maknanya buat mana yang Allah perintah, tinggal mana yang Allah larang. Takwa ada tu. Buat mana yang Allah perintah, tinggal mana yang Allah larang.
di mana Allah menjadikan Nabi Adam, kemudian Allah jadikan pula Siti Hawa berpasangan. Dan berlakulah perkahwinan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa dan membiak keturunannya. Keturunan Nabi Adam ini bermula dengan, kalau mengikut sirah, ada 40 anak Nabi Adam. Siti Hawa melahirkan anak secara kembar 20 kali beranak, 40 lah. Itu kata ahli sirah. Nabi Adam ada 40 orang anak. Daripada anak Nabi Adam yang ramai itu, biak, sampailah jumlahnya tak dapat dihitung lagi pada hari ini. Berbagai-bagai warna kulit anak cucu Nabi Adam, berbagai-bagai rupa paras anak cucu Nabi Adam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, berbagai-bagai. Ada hidung macung, ada hidung depok, ada tinggi, ada rendah. Itu kerja Allah SWT dan itu tanda kebesaran Allah. Supaya manusia ini berkenalan antara satu dengan yang lain, tidak bermusuh antara satu dengan yang lain, supaya kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Jangan bermusuh kerana cucu Nabi Adam mereka. Tapi bila sampai ke satu peringkat, kalau perlu perang-perang, itu memang dah gitu. Memang dah, bila berlakunya percanggahan, satu ingin menegakkan kebenaran, satu lagi menentang kebenaran, berlawan. Berlakulah sebagaimana yang terjadi dalam sejarah, banyak peperangan yang berlaku. Hasil daripada perkongsian hidup Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah kurniakan anak yang ramai. Semua manusia di dunia ini, walaupun berlainan bangsa dan warna kulit, adalah berasal daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Walaupun pada minggu lepas kita sebut ada timbul satu teori daripada negara barat, teori Darwin. Dia kata manusia ni asal daripada air. Daripada air tu macam nak budu tu, melompat naik ke darat jadi buruk jadi kera. Jadi macam tu, Cheng Feng Xi dia panggil, jin buruk kera. Daripada situlah manusia ni, daripada situlah lahir, jadi lama-lama jadi manusia. Dipanggil teori evolusi yang kita bincang pada minggu lepas. Teori evolusi, budak-budak sekolah yang belajar tinggi dah tahu dah. Teori evolusi ni salah, tak betul. Teori evolusi. Orang Hindu pula dia percaya manusia ni tubik daripada muka lembu. Atau orang Hindu tak betul belaka. Tak betul belaka. Manusia ni Allah jadi daripada tanah. Adam min turab. Nabi Adam tak Allah buat dia daripada tanah. Allah yang maha berkuasa. Daripada itulah Allah masukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah. Semua manusia di dunia ini walaupun berlainan warna kulit, asalnya daripada Nabi Adam belaka, asal daripada Siti Hawa belaka. Tidak ada kelebihan di antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain melainkan takwa. Walaupun orang Arab dia berbangga dengan bangsa Arabnya, ataupun bangsa Yahudi dia berbangga dengan keturunan Yahudinya, tak ada lebih. Arab ke, Yahudi ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, tak ada lebih. Yang lebihnya ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Sebab Arab pun ada yang durhaka kepada Allah. Maka zaman-zaman dulu Abu Jahal, Abu Lahab, orang jenis durhaka kepada Allah SWT. Orang Yahudi walaupun cerdik mereka, tapi mereka terbabit dengan membunuh Nabi. Tak ada bangsa lain bunuh Nabi, bangsa Yahudi bunuh Nabi. Mereka bunuh, sembelih Nabi Allah Yahya AS, mereka belah kepala Nabi Zakaria dengan gaji. Itu adalah gambaran bagaimana yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu ialah orang bertakwa. Walaupun parahnya uduh, hitam legam, ataupun cacat tubuh anggota badannya, buta, kakinya pendek sebelah, panjang sebelah, ataupun kecacatan yang Allah tak kira itu. Cacat Allah tak kira. Oh, cacat apa hebat? Abdullah bin Bas, orang buta, pernah jadi mufti di negeri Arab Saudi.
Syekh Abdullah bin Bas. Orang buta. Orang buta ramai yang hafal Quran. Ramai yang hafal Quran buta ni. Lebih dia daripada orang jelek. Begitulah juga orang cacat yang lain. Sebab itulah Islam ni tak kira cacat, tak kira apa. Tinggi belaka di sisi Allah SWT asalkan mereka itu bertakwa kepada Allah. Orang hitam umpamanya. Bilal bin Rabah hitam. Rupa parahnya duduk. Tetapi martabatnya tinggi di sisi Allah SWT. Tukang bang Rasulullah, tukang azan Rasul. Sehingga Nabi dengar bunyi tapak kakinya serih bunyi dalam surga. Tapak kaki dia tuang tak mati lagi, masih hidup lagi, bunyi dah tapak kaki dia dalam syurga. Ini Bilal bin Rabah. Nabi tanya, apa keamalan kamu wahai Bilal? Dia kata, aku ni tak pernah tinggal wudu. Siang malam sentiasa ada wudu. Musim sejuk ke musim panas aku sentiasa berwudu. Wudu ada sama-sama. Itu antara amalan Bilal. Dan memanglah wudu ni satu kelebihan lah yang mengekalkan wudu. Batu Nabi, bila Nabi ditanya, bila sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana ya Rasulullah, saya ni jenis marah." Nabi kata, marah ni api. Marah ni api. Api ni Allah jadikan iblis itu daripada api. Jadi untuk memadamkan api dengan air. Orang yang tengah-tengah nak marah, insya-Allah dia tengah panah barang, tengah duk marah, ambil wuduk, berhentilah dia marah. Percaya? Berhenti selalu marah. Nak sambil lagi sembahyang sunat 2 rakaat pula. Allah. Biar sambil. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Allah buat laki-laki berpasangan. Atas muka bumi ini berpasangan belaka. Langit berpasangan dengan bumi. Malam berpasangan dengan siang. Cerah putih berpasangan hitam. Allah jadikan manusia ini berpasangan, binatang pun gitu juga. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku. Allah buat manusia ini berbagai-bagai bangsa. Ada Cina, ada India, ada Melayu, berbagai-bagai lagi. Supaya kamu berkenan-kenalan dan beramah mesra di antara satu dengan lain. Maka tak salah berkahwin antara bangsa. Ataupun kahwin campur lah. Orang Melayu berkahwin dengan Cina, tak salah. Orang Melayu berkahwin dengan orang Arab, tak salah. Orang Melayu berkahwin dengan orang India, tak salah. Sebab ada cucu Nabi Adam lagi. Asalkan Islam sudah. Berkahwin sesama Islam, walaupun bangsa yang berlainan, keturunan yang berlainan, tak salah. Dan mengikut kajian yang dibuat, perkahwinan campur ni, anak jadi cerdik. Anak jadi cerdik. Kahwin campur ni. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu orang paling mulia di sisi Allah. Orang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Walaupun dia tu cacat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Jadi Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. Perkahwinan dapat memenuhi keinginan naluri manusia untuk berkasih sayang antara dua jenis jantina yang berbeza. Dua jenis manusia yang berlainan jantina ini, laki-laki dan perempuan ini, bila adanya perkahwinan mereka dapat berkasih sayang, mencurahkan kasih sayang. Suami mencurahkan kasih sayang kepada istrinya, istri pun gitu juga. Masing-masing mencurahkan kasih sayang. Sebab manusia ini perlukan kepada kasih sayang. Perlukan kepada kasih sayang. Yang laki-laki perlukan kasih sayang daripada yang perempuan. Yang perempuan perlukan kasih sayang daripada yang laki-laki. Begitulah juga anak perlu kasih sayang pada mak ayah dia. Bila laki-laki mempunyai keinginan kepada kaum sejenisnya, sebagaimana yang berlaku pada kaum Nabi Lut AS di lembah Sadon dalam negeri Jordan hari ini. Putih pagi homoseksual.
Ataupun orang perempuan mempunyai keinginan kepada kaum perempuan saja, tak minat pada orang lelaki. Lesbian. Ini menunjukkan pelanggaran terhadap fitrah semula jadi manusia itu sendiri. Manusia melanggar fitrah. Sepatutnya tak jadi gitu. Bila berlaku kes gitu, itu dipanggil langgar fitrah. Langgar fitrah. Dan ini berlaku dalam sejarah umat manusia. Pertama berlaku dalam sejarah laki-laki melakukan hubungan sesama laki-laki ataupun liwat, ialah umat Nabi Lut alaihissalam yang duduk di lembah Sadum. Asalnya Nabi Lut ni dia bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim empat saudara dia. Nabi Lut bersama dengan Nabi Ibrahim menternak banyak binatang ternakannya. Bila banyak sangat, jadi pecah kongsi yang bagi. Nabi Ibrahim buat sendiri, menternak sendiri, Nabi Lut buat sendiri. Dan Nabi Lut ini pergi ke satu tempat, adalah di negeri Jordan. Ada satu lembah dipanggil lembah Sadum dalam negeri Jordan itu, dan menternak dengan banyak. Dan kaum Nabi Lut ini pada mereka awal ini tak ada apa-apa. Lama-lama ada nyakit lelaki nak pada sesama lelaki, sehinggalah Allah menghantar malaikat untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Malaikat disinggah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Malaikat disinggah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak kenal tetamu yang datang ke rumah dia ni. Nabi Ibrahim railah tetamu, sembelih anak lembu hak tengah-tengah sedap lagi tu. Dia sembelih dan dipanggang anak lembu tu. Nabi Ibrahim dan dia akad lembu panggang kepada tetamu. Dan itulah ajaran Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sepanjang zaman, memuliakan tetamu. Sesiapa yang memuliakan tetamu, maka Allah akan memuliakan dia. Dan tetamu datang itu dengan membawa rahmat daripada Allah. Rumah yang tidak dimasuki oleh tetamu, rumah itu tak masuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak lembu panggang tak makan setabuk. Maka tahulah Nabi Ibrahim ini bukan manusia tadi. Rupa-rupanya mereka yang singgah di rumah Nabi Ibrahim nak beritahu pada Nabi Ibrahim bahawa isterinya Siti Sarah akan melahirkan anak. Pada masa itu Siti Sarah tua. Siti Sarah tua dah, bukan tua mandul lah. Dengan tuanya, dengan mandulnya, Nabi Ibrahim pun tua juga pada waktu itu. Tapi Allah dia boleh buat belaka. Apa yang Allah kehendaki jadi belaka. Allah nak buat gini jadi gini, Allah nak buat gitu jadi gitu. Kerana Allah itu maha berkuasa. Allah menghantarkan malaikat beritahu kepada Nabi Ibrahim, Siti Sarah akan melahirkan anak setelah sekian lama tak dapat anak. Maka diceritalah pada Nabi Ibrahim, dan Siti Sarah pun dapat tahulah dia akan melahirkan anak. Suka sangat dia kakak suka dia. Bila lama dah dia nak kepada anak dan tak dapat anak, suka sangat dia. Setelah dia singgah di rumah Nabi Ibrahim, dia pergi pula ke rumah Nabi Lut alaihissalam di lembah Sadum. Maka dia menjadi tetamu pula kepada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tak kenal juga pada mereka awalnya tetamu ni, mereka ni dengan wajah yang cantik, kacak, handsome. Mereka ni merupakan laki-laki yang kacak. Maka isteri Nabi Lut keluar daripada rumah beritahu kepada kaum dia, menceritakan ada tetamu yang handsome, yang kacak di rumah tu. Gilah, pakai gilah. Tengok jahatnya isteri Nabi Lut alaihissalam. Kita akan cerita nanti bila sampai masanya sirah Nabi Lut alaihissalam. Suatulah isteri Nabi Lut antara isteri Nabi yang dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah SWT. Begitulah juga isteri Nabi Nuh dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT kerana mereka berdua ni menentang suami mereka, menentang Nabi, bersekongkol dalam perkara maksiat, dalam perkara kemungkaran. Isteri Nabi.
Islam mengharamkan homoseksual dan lesbian kerana amalan itu bercanggah dengan fitrah. Islam mengharamkan laki-laki berkahwin sesama laki-laki ataupun berhubung sesama laki-laki. Islam juga melarang perempuan berhubung sesama perempuan, lesbian. Kerana amalan itu amalan yang bercanggah dengan fitrah manusia. Amalan yang bercanggah dengan fitrah manusia. Perkahwinan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan. Nak jaga kehormatan, nak jaga kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia berkahwin, laki-laki dengan perempuan. Bermula dengan anak Nabi Adam lagi, dan diikuti dengan manusia selepas daripada itu. Tujuannya untuk menjaga keselamatan manusia itu sendiri, supaya manusia itu menjaga kehormatannya dan dapat kebaikan hasil daripada perkahwinan itu. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi mengingatkan pemuda-pemuda yang sudah ada kemampuan untuk berkahwin, orang muda yang sudah mampu untuk mendirikan rumah tangga, maka berkahwin. Tujuannya nak jaga supaya tidak melakukan perbuatan mungkar, supaya dapat jaga mata, tidak tengok sebarangan, tidak tengok yang tak patut dilihat, dan supaya dengan berkahwin itu akan dapatlah mereka ini meneruskan keturunan, melanjutkan keturunan. Tidak mampu berkahwin, puasa. Laki-laki, anak muda, remaja yang sudah ada keinginan untuk berkahwin tapi tidak mampu untuk berkahwin kerana kekurangan dari segi ekonomi mungkin, maka Nabi perintah berpuasa. Kerana puasa ini dia boleh jadi benteng, dia menghalang seorang itu melakukan perbuatan maksiat, boleh mengekang daripada melakukan perbuatan maksiat. Islam melarang berkahwin dengan saudara kandung sendiri, dengan adik-beradik. Talak Nabi Adam, anak Nabi Adam. Lepas pada itu tak boleh manusia ini berkahwin dengan adik-beradik sendiri. Sebab adik-beradik semua sepak, ayah yang sama, mak yang sama, tak boleh. Melainkan anak Nabi Adam pada waktu itu syariat boleh, sebab tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain dah yang ada pada waktu itu melainkan adik-beradik. Maka pada waktu itu jumlah manusia tak ramai, hanya anak Nabi Adam saja. Syariat pada waktu itu mengizinkan perkahwinan dengan saudara kandung sendiri, dengan adik-beradik, tetapi tidak dengan saudara kembar yang lahir bersama. Berkahwin adik-beradik dibolehkan oleh syariat Nabi Adam pada waktu itu. Yang tak boleh berkahwin yang lahir bersama, kembar lah. Macam Qabil, dia lahir bersama dengan Labuda, maka Qabil lahir bersama dengan Iklimah, maka Qabil tak boleh berkahwin dengan Iklimah. Habil lahir bersama dengan Labuda, maka Habil tak boleh berkahwin dengan Labuda sebab lahir bersama. Yang boleh, Qabil boleh berkahwin dengan Labuda, Habil boleh berkahwin dengan Iklimah, sebab dia tak lahir bersama tu. Adik-beradik belaka, tapi tidak lahir secara kembar bersama. Itu yang berlaku dalam syariat Nabi Allah Adam AS. Islam meletakkan dasar yang jelas hukum perkahwinan bagi menjaga kebaikan manusia. Berkahwin ini untuk tujuan kebaikan, bukan tujuan apa. Adanya proses perkahwinan itu tujuannya ada kebaikan. Ada akad, ijab kabul antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, antara bakal suami dengan bakal isteri. Dengan adanya akad nikah ini bermakna sudah ada ikatan perjanjian, maka kena bertanggungjawab. Yang bernama suami bertanggungjawab dengan dengan isterinya dan mungkin dengan keturunannya, lepas pada itu dengan anak-anaknya. Yang menjadi isteri dia ada tanggungjawab dia. Kalau tidak menunaikan tanggungjawab,
hukuman Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Orang lelaki ada tanggungjawab dia, orang perempuan ada tanggungjawab dia, suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia, bapa ada tanggungjawabnya, ibu ada tanggungjawabnya. Masing-masing ada tanggungjawab, dan inilah yang membentuk bila masing-masing memikul tanggungjawab dengan sebaik-baik, dengan amanah yang sebenarnya, akan lahirlah keluarga mawaddah dan rahmah. Keluarga mawaddah dan rahmah. Bila suami tidak bertanggungjawab ataupun isteri tidak bertanggungjawab sebagai seorang isteri, tidak akan wujud keluarga mawaddah dan keluarga mawaddah dan rahmah. Tidak akan wujud. Rumah tangga yang ada yang wujudnya itu mawaddah dan rahmah, itulah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, kada silap. Islam meletakkan dasar yang jelas hukum perkahwinan bagi menjaga kebaikan manusia. Allah menggariskan dalam Quran orang-orang yang haram dikahwini kerana keturunan. Dalam Islam ini, orang yang ada kaitan dengan keturunan, sebahagian daripada tak boleh dikahwini, yang kait dengan keturunan. Begitulah juga yang berkaitan dengan penyusuan, berkaitan dengan penyusuan. Adik-beradik susuan tak boleh kahwin. Tak boleh berkahwin dengan anak susuan. Dalam kitab suci Al-Quran Karim, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, Allah menyebut dengan panjang berhubung dengan orang-orang yang diharamkan berkahwin. Itu ibu-ibu, tak boleh berkahwin dengan ibu. Anak tidak boleh berkahwin dengan ibu. Dalam masyarakat di negeri Parsi pada zaman dulu ada satu ajaran namanya ajaran Mazdak. Ajaran Mazdak. Ajaran Mazdak ini, anak laki-laki berkahwin dengan ibu, anak perempuan berkahwin dengan bapaknya sendiri. Itu ajaran Mazdak yang terdapat dalam negeri Parsi zaman dulu. Dan begitulah juga berlaku di Palestin zaman dulu. Pemimpin Palestin, pemimpin pada waktu itu, dia nak nikah dengan anak saudara dia, dengan mahram, dengan anak saudara dia sendiri. Maka Nabi Yahya tegur, tak boleh. Ini bercanggah dengan syariat Allah SWT. Tegur Nabi Yahya. Kita tegur kena sembelih. Kita tegur tu ya. Dia tegur pemimpin yang ada di negeri pada waktu itu, tak boleh berkahwin dengan mahram. Pak saudara tak boleh berkahwin dengan anak saudara. Mak saudara tak boleh berkahwin dengan anak saudara. Dia tegur sikitnya. Maka Nabi Yahya disembelih. Disembelih. Kerana kita tegur. Dia tak boleh berkahwin dengan ibu-ibu kamu, dengan anak-anak kamu. Tak boleh berkahwin sebagaimana yang berlaku di negeri Parsi. Dengan adik-beradik tak boleh kahwin. Dengan saudara, saudara bapak kamu, pak saudara lah, tak boleh berkahwin dengan pak saudara. Dan saudara-saudara ibu kamu, adik-beradik mak. Jadi mak saudara, pak ataupun pak saudara juga, sebelah mak ke sebelah ayah ke, panggil pak saudara belaka. Pak saudara sebelah mak, pak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah mak, mak saudara sebelah ayah. Tak boleh berkahwin. Dan anak-anak saudara kamu yang laki-laki dan anak saudara kamu yang perempuan, tak boleh juga. Tak boleh berlaku. Dan begitulah juga anak susuan. Anak susuan, ibu susuan tak boleh berkahwin dengan anak susuan. Adik-beradik susuan tak boleh berkahwin dengan sesama mereka. Sebab yang susuan ni menyusu kepada ibu susuan. Macam Nabi Muhammad, dia menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Maka anak Halimatus Sa'diyah itu menjadi adik-beradik susuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang zaman dulu biasalah menyusu dengan orang lain ni. Biasa menyusu dengan orang lain. Kita orang lain ni jarang tau. Kita orang lain ni ada juga tapi jarang. Jadi bila berlakunya anak orang lain disusukan oleh seorang perempuan, maka anak itu menjadi anak susuan. Anak susuan itu tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik susuannya, anak pada perempuan yang menyusukan itu.
Tak boleh. Dipanggil adik-beradik susuan. Mak susuan tak boleh berkahwin dengan anak susu. Gitu. Dan ibu-ibu isteri mana ibu tiri lah. Ibu isteri ini dan ibu-ibu isteri kamu. Mak tua. Ibu isteri kamu ni mak tua. Tak boleh berkahwin dengan ibu mertua sampai bila-bila. Walaupun dah cerai dengan isteri, tapi ibu tiri ini sampai bila-bila pun tidak tanggai semaya. Sampai bila-bila pun tak batal lagi semaya. Dan tak boleh berkahwin dengan dia. Dengan anak tiri dalam pemeliharaan kamu daripada isteri-isteri kamu telah campuri, tapi kalau kamu belum campuri mereka, isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tidaklah salah kamu berkahwin dengannya. Kalau waktu jadi anak tiri, kalau tak campur lagi dengan mak dia dan cerai lepas itu, tak ada masalah. Tapi bila dah bercampur dengan ibunya, dia menjadi anak tiri lah. Pakai bila-bila pun tak bolehlah berkahwin dengan anak tiri. Anak tiri itu macam anak sendiri lah ibaratnya. Dan kena rasa macam tu. Bapa tiri dia kena merasakan anak tirinya macam anak sendiri. Mak tiri hendaklah merasakan anak tiri itu macam anak sendiri. Barulah tu wujudnya keluarga mawaddah dan rahmah. Kalau dia berasa anak tiri anak orang lain, dia berasa gitu, maka berlakulah penderaan pada anak tiri. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Anak tiri dia buat macam orang lain. Sedangkan anak tiri itu anak suaminya. Anak tiri itu anak kepada isterinya. Keluarga mawaddah, keluarga yang menjadikan anak-anak tirinya macam anak sendiri. Dia buat macam anak sendiri. Dia buat macam anak sendiri. Buat apa dia melakukan kebaikan macam anak sendiri. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu. Menantu. Dengan menantu. Ataupun menghimpunkan dua beradik sekali Tuhan. Nikah dengan kakak, nak nikah pula dengan adik. Sekali Tuhan, tak boleh. Himpun dua beradik dalam masa yang sama, tak boleh. Kecuali kakak mati. Kakak mati, anak ramah. Jadi anak ramah ni baik dengan mak saudara. Boleh. Boleh berkahwin dengan adik kepada isteri yang telah meninggal dunia. Tak apa. Tapi tak boleh mengambil dua beradik jadi isteri dalam satu masa. Dalam masa yang sama tak boleh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itulah kedudukan yang berlaku di dalam masyarakat. Ada hukum dan peraturan. Ada hukum dan peraturan. Peraturan nikah kahwin ada. Hukum bagi mereka yang melanggar syariat telah ditetapkan di dalam syariat Islam ini. Kerana Islam nak jaga manusia supaya manusia ini baik. Islam terus nak jaga 5 perkara. Pertama sekali nak jaga agama. Sebab agama yang Allah redha ialah agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Lain pada ajaran Islam itu dikira apakah? Islam ini agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul bawa Islam. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi agama yang lengkap dan sempurna. Jadi agama lain itu tak boleh dipakai. Maka Islam nak jaga agama. Hukum bagi mereka yang murtad suruh mengucap, suruh bertaubat 3 kali suruh. Tak nak bertaubat juga, hukumnya ialah bunuh. Nak jaga agama. Sebab tahu agama ni tak boleh main-main. Tak boleh buat lebih kuat agama ni. Rasa nak masuk, rasa nak tubik. Itu bukan. Masuk dengan keyakinan, dan bila dah jadi Islam, jaga agama itu dengan penuh tanggungjawab. Sebab akan berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jaga agama.
Islam nak jaga harta. Islam jaga harta, tak boleh curi-curi orang, ambil orang, tak boleh rompok sama. Ada hukuman bila kita mengambil, mencuri, merompok orang. Islam nak jaga akal, supaya akal ini sentiasa baik. Dah kalau minum arak, akal jadi punah, jadi tidak waras. Sedangkan manusia yang sempurna itu ialah manusia yang berakal. Islam nak jaga akal. Suatu minum arak dalam Islam itu hukumannya sebab 40 kali sebatan hingga 80 kali sebatan. Nak jaga akal. Islam nak jaga keturunan, supaya keturunan manusia ni keturunan yang bersih. Sebab tu bila berlaku perzinaan ataupun amalan-amalan yang tidak baik, macam lesbian tadi ataupun liwat tadi, itu perbuatan yang bercanggah. Perbuatan yang bercanggah dari segi nak memuliakan keturunan manusia. Sebab itulah orang berzina ada hukuman dia. Yang dah berkahwin rejam sampai mati. Yang belum berkahwin sebab 100 kali sebatan. Islam kalau manusia ni jaga 5 perkara itu, insya-Allah dunia tak payah ada polis dah pun. Tak payah ada tentera, tak payah jadi amat molek dunia ni. Tapi manusia tak jaga apa yang Allah disebutkan tadi, maka dunia ini berada dalam keadaan yang jahat, manusia jahat dan manusia tidak melakukan kebaikan. Jadi kita masuk kepada kita masuk kepada ibrah yang ketujuh, takabur. Di mana takabur ini boleh menyebabkan manusia ini terjerumus dalam api neraka. Takabur di antara penyakit dalam hati manusia. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah ialah takabur. Dosa yang dilakukan oleh syaitan itu adalah di antara dosa yang sangat berat. Takabur duduk dalam hati manusia sebagaimana juga riak, unjuk, dengki. Itu penyakit-penyakit yang berada dalam hati manusia. Jadi kita bincang takabur. Takabur ialah menolak kebenaran dan menghina orang. Itu takabur. Tolak kebenaran, kita tak nak terima yang betul. Itu takabur. Orang kata inilah betul, kita kata dah, kita lawan. Artinya kita tolak kebenaran. Bila tolak kebenaran, takabur. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul menyampaikan kepada manusia kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Bila orang lawan nabi, lawan rasul, kalau sekarang ini ulama lah, ulama yang menyampaikan ajaran yang dibawa oleh nabi, menyampaikan ajaran yang telah dibawa oleh rasul. Kita tolak itulah dipanggil takabur. Dan menghina orang pun takabur juga. Kita hina orang, kita ni orang lawan, kita hina orang cacat, takabur. Kita orang berkelulusan tinggi, kita hina orang kampung yang tidak berkelulusan, tak. Yang tamat sekolah, yang tak tamat pun sekolah, itu takabur. Itu takabur. Sebarang penghinaan kepada manusia. Kita menghina manusia, artinya kita angkat diri kita. Bila kita hina orang, artinya kita angkat diri kita. Itu takabur. Takabur ini ialah menolak kebenaran dan menghina orang. Nabi SAW telah bersabda, Al-kibru batarul haqq wa ghamsul khalq. Takabur itu ialah menolak kebenaran dan menghina orang. Nabi kata takabur itu tolak kebenaran dan menghina orang. Itu takabur. Iblis sombong takabur kerana dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Iblis ni dia sombong, dia takabur kerana dia tolak kebenaran. Dia pelekeh Nabi Adam AS. Sedangkan Nabi Adam itu Allah ciptakan dia daripada tanah, Adam min turab. Dan kejadian manusia ini sebaik-baik kejadian. Allah buat manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah buat manusia dengan sebaik-baik kejadian, sebagai ahsani takwim. Maknanya manusia itu sebaik-baik kejadian. Kalau banding dengan mereka, manusia lebih baik lagi kejadian manusia ini.
Kalau banding dengan binatang, manusia lebih baik lagi. Kalau banding dengan iblis, dengan jin, manusia lebih baik lagi. Kalau banding dengan bukit, buka, gunung, ganang, manusia lebih baik lagi. Artinya manusia ini dijadikan Allah dengan seelok-elok kejadian, sebaik-baik kejadian, sebagai ahsani takwim. Iblis memperlekehkan Nabi Adam. Dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Allah buat dia daripada api, dia rasa api itu lebih baik daripada tanah. Dia enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sujud pada Nabi Adam. Allah nak uji tengok. Allah perintah kepada iblis sujud pada Nabi Adam sebagai tanda kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dia tak sujud setakat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka, Allah perintah pada mereka, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam. Allah perintah pada mereka. Lalu mereka semua sekali hormat pada Nabi Adam. Malaikat iblis yang tidak hormat. Iblis yang tidak hormat. Iblis yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takabur. Dia tak mau sujud pada Nabi Adam AS, menyebabkan dia jatuh menjadi kafir. Gitu je. Itulah iblis menyebabkan dia ni menjadi kafir, termasuk golongan yang kafir, yang durhaka kepada Allah, dan iblis akan dimasukkan ke dalam api neraka buat selama-lamanya. Iblis dia minta panjang umur, Allah bagi panjang umur. Sampailah hari kiamat. Bila sampai hari kiamat, Allah mematikan iblis. Semua sekali syaitan iblis, Allah mati belaka. Allah mati belaka. Semua makhluk yang ada hancur lebur belaka, mati belaka. Dia tak mati pada perangkat itu. Pada perangkat kiamat itu sebahagian pada malaikat. Tapi malaikat pun akan dimatikan juga oleh Allah SWT. Kerana semua makhluk yang dijadikan oleh Allah ada akhirnya. Ada awal dan ada akhirnya. Semua makhluk, walaupun malaikat sekalipun, ada awalnya, ada akhirnya. Yang tidak ada awal dan tidak ada akhir ialah Allah Subhanahu wa taala. Abadi buat selama-lamanya. Dengan sebab sombong, dengan sebab iblis ni sombong dan takabur, Allah melaknat dan Allah mengeluarkan iblis daripada syurga. Dan dia merupakan makhluk yang paling awal durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling awal durhaka kepada Allah ialah iblis, laknatullah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'natu ila yaumiddin. Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa yang akan datang adalah satu makhluk yang diusir, maknanya makhluk yang telah durhaka kepada Allah, iblis. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus menerus hinggalah ke hari kiamat. Allah laknat iblis sampailah ke hari kiamat. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah ke hari kiamat. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita berhenti situ dulu pada pagi ini. Kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Kita bincang ibrah ataupun pengajaran yang ketujuh daripada sirah Nabi Adam AS, iaitu takabur. Takabur ini kecil macam mana sekalipun, orang yang takabur akan dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.